علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر يا كريم ربي زدنا علما وارزقنا فهما اللهم افتح علينا بفتوح العارفين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu taala. Pertama-tama dan selamanya marilah kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala kerana melalui limpah kurnianya sajalah hari ini kita dapat hadir ke rumahnya dalam melaksanakan segala titah perintah Allah taala. Mudah-mudahan kita ni beroleh kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Dan juga apa yang kita harapkan juga daripada ini, mudah-mudahan Allah jadikan kita ni hamba yang taat, hamba yang sentiasa bertaubat, hamba yang sentiasa menyesal akan segala perbuatan-perbuatan kita, dan juga kita kembali pada Allah Subhanahu taala itu dengan husnul khatimah. Amin tuan-tuan. Jadi insya-Allah tuan, kita sambung balik pengajian kita di kitab pada kitab Al-Qaulul Maqbul fima tatawassalu alaihi al-uqul, iaitu perkataan yang diterima oleh Allah taala fima daripada apa tatawassalu pada perkara yang boleh menyampaikan kita ilaihi uqul, atas pemikiran yang cerdas, pemikiran yang baik, insya-Allah. Jadi insya-Allah tuan, sebelum kita mulakan pengajian kita ini, mari sama-sama kita mulakan pengajian kita ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ni berapa? 28 29 Rabiul Awal. Dah last bulan Rabiul Awal kan. Masya-Allah. Ini masuk Rabiul Akhir pula. Allah kejap masa berjalan dah. Berapa bulan lagi nak puasa? Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Syaban. Lagi 5 bulan ni nak puasa kan. Kita minta tahun depan puasa cantik lah. Kan, boleh raya lah kan. Amin lah, insya-Allah. Ada kitab tak? Kalau tak ada, kita kongsi-kongsi lah, insya-Allah. Memang penting tuan belajar ada kitab. Belajar ada rujukan ni penting. Belajar tak ada rujukan ni, bagi kami ni guru-guru, dulu kami belajar, guru kami ialah kalau tak ada kitab ni macam buang masa lah. Antara maghrib isyak, duduk dengar tu balik memang tak ingat apa. Sebenarnya kitab ni satu-satunya ialah memberi kita, dia menjadikan kita committed untuk belajar. Kalau ada kitab nak belajar. Kalau tak ada kitab ni, malah tak ada kitab malah datang. Macam tu lah. Angan-angan je lah. Sudah ni sampai depan masjid surau dah habis ilmu dah. Balik rumah, bang tadi ustaz ngajar apa? Entahlah, dah lupa dah. Macam tu lah. Kalau kurang-kurang pun entah tadi ada buku surat berapa tadi, ni macam ni. Jadi kita sambil-sambil jembang dengan rumah kita, sambil-sambil sekejap je. Sambil-sambil jembang dengan rumah kita, nanti insya-Allah kita boleh borak dengan pelajaran yang kita belajar kan. Jadi boleh ulang kaji, sikit sebanyak kita boleh didik isteri kita. Kalau kita ni memanglah tak boleh, orang lelaki tuan, kita ni berapa banyak masa dalam rumah kan. Kita balik pagi-pagi dah keluar, galap-galap dah keluar dah, balik rumah dah balik rumah pun dah galap. Belajar sikit, kita sampai ke rumah kita. Rumah kita lah didik anak-anak kita kan. Ini kita pun tak didik anak bini kita, betul, bini kita pun tak didik anak kita. Tanggungjawab yang kita cari rezeki, cari nafkah, makan minum, rumah tinggal, tempat tinggal, baju, pakaian pun dah ada. Tapi keinginan daripada akhirat tu bagaimana? Sebab itu pun nafkah yang wajib kita bagi kepada anak dan isteri kita, sebab dia bawah tanggungan kita. Bukan sekadar makan, minum, tempat tinggal. Itu memang secara zahir ni memang kita kena wujudkan lah. Begitu juga dalam ilmu agama, bagaimana solat beliau, anak-anak kita, bagaimana mereka punya ibadat, mereka punya Al-Quran. Itu kena, kita sebagai ketua keluarga kena check up, kena checking lah.
Kita semayang tadi pun puasa datang kan, bukan lupa cari tulis nombor kan. Main mana esok tuan-tuan, ini baru pengawal puasa datang pun kita dah gelabah. Besok kita mati, malaikat tanya macam mana tuan-tuan. Jadi penting tuan kita belajar dengan niat kita. Pertama sekali kita belajar ni untuk amal dan sampaikan. Amal dan sampaikan. Ustaz, saya ni bukan ustaz, memanglah paling kurang kita pasal tu, paling kurang kita ajar anak bini kita. Paling kurang lah habis martabat lah. Besok anak bini kita pula tahu kan maksud dia dihantar oleh Allah Ta'ala di muka bumi sebagai apa. Bukan makan, minum, tidur je tuan-tuan, beranak kan. Maksud dihantar itu ialah untuk ibadah kepada Allah. Ibadah dengan maksud ya'rifun, mengenal Allah Ta'ala, bukan menyembah Allah Ta'ala dengan tak kenal. Kita semayang berapa puluh tahun dah tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan ni ada pangkat abang saya, pakcik ataupun ayah, mungkin umur 60 tahun kan. Kalau kita cek balik lah, tanya balik, kau semayang sembah siapa? Sembah siapa? Sembah Allah kan? Bagi cerita pasal Allah kat saya. Kau sembah Allah kan? Cerita sikit pasal Allah. Cerita lah sifat dia, macam mana wujud dia, macam mana sifat kidam dia, sifat ma'ani dia, maknawiyah, cerita lah. Tak boleh Ustaz, mana kau sembah benda zat yang kau tak kenal. Selama ni kau semayang 60 tahun, 70 tahun, kau semayang dan dengan kau tak kenal pun siapa yang kau sembah. Macam mana tu? Itu tuan-tuan kena renung kan? Kena renung dan dalam. Betul juga. Dulu tuan guru saya kata macam tu pun fikir betul juga. Aku dah puluh-puluh tahun semayang tapi tak kenal Tuhan. Macam mana tu semayang, macam mana tu? Jadi semayang kita ni ditarap macam mana? Macam budak-budak lah. Budak-budak macam kita suruh semayang, kita pun semayang lah. Dia semayang tu bukan masalah Allah. Dia semayang tu lil abihi, lil ummihi, dengan kerana bapa dia, kerana mak dia, bukan kerana Allah tu sendiri. Satu, kalau kita semayang kerana Allah, ini Allahu Akbar, memang Allah je lah. Ini kita semayang tadi tak kenal Allah, jadi semayang kita melelong. Sudah, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dah sedar dah kan, mengigau je dalam semayang tu. Jadi perlu tuan-tuan kita belajar mengenal Allah. Mudah-mudahan buah daripada pelajaran kita itu kita mengenal Allah. Akhirnya kita pun jadilah hamba Allah yang mana beribadah dalam keadaan ma'rifah, kenal kepada Allah Ta'ala. Jadi insyaAllah tuan, sambung balik pengajaran kita di muka surat 24. Sebelum ni kita dah bahas kan syarat taklif, lepas tu apakah definisi hukum akal, hukum adat. Hukum adat dah terang belum? Belum lagi lah rasanya, saya tak terang. Kita terang itu hukum akal kan, iaitu ma yatasawwaru fi aqli wujuduhu, ma la yatasawwaru fi aqli adamuhu, yusihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu, iaitu perkara yang harus. Sekarang kita cuba ambil hukum adat, supaya tak masuk lagi ni, cuma nak terangkan hukum adat. Hukum adat ini kita panggil sunnatullah. Hukum adat ini dia panggil sunnatullah. Letak masak lemak cili api, tak ada garam, apa jadi? Tawa besar tu kan. Dia terbalik, terlangkup kan periuk tu. Tak apa rasa masak ni, tak ada garam ke? Macam tu. Bila kita minum air, letak gula kan, tak ada gula, tak manis kan, jadi tawa juga. Itu hukum alam, hukum sunnatullah. Itu pun daripada kudrat Allah Ta'ala, bukan daripada kudrah daripada barang tadi. Jadi sunnatullah ni ataupun secara adatnya, adat ini ialah suatu perkara yang harus berlaku, dan juga perkara yang khariqul adat pun harus berlaku. Sunnatullah ni perkara yang mengikut, dia panggil apa? The law of nature. The law of nature. Yang khariqul adat ini lah bertentangan dengan akal. Orang panggil apa? Miracle, keajaiban, miracle lah. Alam ni sebenarnya miracle. Kenapa kita kata miracle? Pasal dulu tak ada, sekarang baru ada. Miracle lah. Sebab dia jadi itu dengan sebab tak ada. Faham? Dengan sebab tak ada dia jadi. Itu miracle lah. Macam batu, kisah batu pada kisah Nabi Saleh. Batu tu wujud, unta wujud tak? Unta pada batu tu tak wujud, tapi keluar unta. Daripada tak ada unta, keluar unta. Itu miracle lah. Tapi kalau unta tu beranak, itu dia panggil sunnatullah. Itu dia panggil the law of nature.
Jadi nanti khariqul adat kita akan terangkan, kita cerita pasal adat, hukum adat, hukum yang berlaku dengan sunnatullah. Jadi hukum adat ni diterbahagi kepada empat. Dia punya rabitah tadi tu, rangkaian-rangkaian itu tadi itu terbagi pada empat. Pertama, antara ada dengan ada. Tuan-tuan kena tulis sikit. Antara ada dengan ada. Kedua, ada dengan tiada. Ketiga ialah tiada dengan ada. Keempat, tiada dengan tiada. Itu dia punya sepe lah, kita kata. Sepe. Ada dengan ada, contohnya. Apakah dikatakan sunnatullah pada pembahagian ada dengan ada? Iaitu ada makan, ada kenyang dengan adanya makan. Faham? Contoh kita kenyang kan, kenyang lagi lah, pasal makan tadi dah. Maknanya sebab dia makan tadi tu ada kenyang. Itu ada dengan ada. Tuan-tuan boleh lagi lah, sebenarnya boleh kembangkan lagi. Sebenarnya itu saya datangkan ni segala contoh. Boleh banyak lagi ada. Kan? Ada baju bau ada panas kerana ada baju. Faham? Kalau pakai baju panas sikit lah. Kalau tak pakai baju boleng ke, sejuk kan. Mana ada kenyang kerana ada makan. Kemudian ada dengan tiada. Ada lapar dengan tiada makan. Wujudnya lapar tadi itu kerana tiada makan. Bila tak makan perut lapar. Macam itulah wujud kat situ. Puan ni bang monong je bang, lapar lah, tak makan tu, belum makan ni. Nampak tak? Dia punya sunnatullah tu. Ketiga ialah antara tiada dengan ada. Tiada dengan ada. Contohnya tak konyang-konyang kerana ada sifat lahap. Makan tu saya pernah pergi rumah orang kahwin dulu kan. Saya ni masa sekolah tu Kojo pun kan di sekolah ni ikut catering. Dulu kan Goma kan, orang sekolah tu ikut catering kan. Berapa dapat? RM35 boleh lah kan. Mak ayah susah tuan dulu ikut catering. Lepas tu ada tu pakcik tu makan. Dulu mana ada catering buffet tu kan, semua jambar je kan. Semua jambar kan, ambil kan datang. Habis lauk tu kek dia makan, dia bodoh besar duduk. Habis lauk nasi kata. Dia minta baru letak dah habis lah kata. Bawa lagi nasi letak. Dia makan keluarga tu habis. Nasi. Sampai nasi jadi nazi dia. Dia punya sebut kan. Maknanya cik ni lahap betul. Mana tak kenyang-kenyang kan. Jadi antara tiada dengan ada itulah tiada kenyang kerana ada sifat lahap. Dia panggil sifat bahamiyah. Sifat apa ni, sifat pelahap, sifat keserigalaan. Tak kenyang-kenyang makan. Keempat ialah antara rabitahnya antara tiada dengan tiada. Seperti tiada apa ni, tiada lapar, tiada apa ni, tiada apa ni, bagi apa, tiada sejuk kerana tiada apa, kita boleh tuan-tuan ada fikir tak apa benda tiada dengan tiada? Tiada apa dengan tiada kenyang, apa tiada terbakar kerana tiada maniknya, tidak terbakar kerana tidak kering. Boleh faham kan? Tiada terbakar kerana tiada kering, basah lah, tiada kering. Contohnya guni basah. Guni basah tu kering tak? Dia basah kan, mana tak kering lah. Mana kalau guni basah tu dibakar, boleh bakar tak? Tak boleh, kerana tiada terbakar kerana tiada kering. Tu boleh lah. Soalnya banyak lagi dia punya apa ni, rabitahnya itu. Antara, maksudnya dia punya hubungan antara ada dengan ada dengan tiada, tiada dengan ada, dan juga ada dengan tiada dengan tiada. Ini dalam kitab ni tak ada tuan-tuan kena tulis. Sebab ini pun termasuk akidah juga. Sebab hari ni kebanyakan orang dia memandang bahawa benda yang miracle saja yang datang daripada Allah. Faham tak?
jadi gerhana, wah hebatnya Allah. Tapi bulan mengambang tak nampak pun Allah. Dia nampak sunat. Tu biasa kan. Satu, orang-orang sufi, orang-orang yang dekat dengan Allah, mereka memandang sama ada sunnatullah ke tak sunnatullah ke, dua-dua ni kudrah Allah. Takkan benda tu berlaku dengan sendiri kan? Takkan benda tu berlaku dengan kehendak benda itu. Contohnya terbitnya matahari daripada timur ke barat kan? Besok di akhir, bila nak menjelang hari kiamat nanti, matahari terbit daripada barat, tenggelam di timur. Tu mentari merah di ufuk timur kan. Tuan-tuan tahu lagu apa tu kan? Tu lagu pasal kiamat lah tu. Cuma orang dulu terpekik terlolong dengan lagu tu, mana tahu kan. Jadi apa ni berkenaan dengan apa tadi saya cakap tadi? Ustaz, lupa lah. Keajaiban. Bila kita lihat benda tu satu ajaib pun nampak Allah. Sebenarnya bukan tu, banyak benda kita boleh lihat Allah. Boleh kita mengenal Allah melalui dengan asbab-asbab. Satu alam ni, alam yang Allah jadikan ni, dia sebagai alamat. Itu alamat. Alamat untuk kenal Allah, untuk kenal Allah. Untuk kenal Allah ni mesti ada alamat, mesti ada tanda. Jadi untuk orang yang boleh, maksudnya dengan hubungan dia dengan pengajian dia, dengan tauhid yang betul, dengan tarbiyah daripada gurunya, maka dengan alam ni dia boleh melihat keajaiban daripada Allah kan? Walaupun perkara itu sunnatullah. Kita nampak pelangi, tengok pelangi, tapi bila hujan turun seorang pun tak nak tengok kan? Padahal hujan turun dengan pelangi kedua-dua daripada Allah. Kenapa kita nak membezakan? Jadi pasal tu orang-orang yang taqarrub ila Allah ni, air yang menetes pun dia nampak Allah kan? Angin dia bertiup, pokok yang meliuk lentuk dipukul angin sebagainya pun dia, oh Allah hebat Allah kan? Warna pada baju pun dia melihat Allah hebat. Macam mana Allah boleh jadikan baju ni kan? Pada pandangan mata kita yang jelas, kalau Allah Ta'ala tarik saja cahaya daripada mata kita, kita tak mampu nak lihat color kan? Cahaya dalam mata ni ada cahaya kan, ada skrin kan, belakang ni kan ada panggil retina kan. Retina ni layer, dia panggil apa, kita punya kita punya screen, white screen, layar perak kita, yang kita boleh lihat boleh lihat color, boleh lihat warna, boleh lihat pergerakan. Tapi kalau tak ada tu, tak ada cahaya, maka tak nampak alam ni ataupun kita punya saraf tu, dalam mata kita ni ada urat yang mana kalau terpeleot sikit tuan, kita tengok bini kita pun terbalik jalan macam ni. Oh betul, mata kita unik kan? Macam tu kita lihat alam ni, nampak Allah, hebatnya Allah, betapa halusnya ciptaan Allah Ta'ala ini. Itu dia panggil sunnatullah. Dan ada juga perkara yang khariqul adat. Khariqul adat ni ada bangsa ataupun jenis yang mana berpihak kepada orang beriman, dan ada juga berpihak pada orang yang tidak beriman ataupun pada orang-orang yang munafik. Contohnya khariqul adat seperti sihir kan, dia duduk dekat Melaka, dia boleh konorkan orang tu duduk kat Pahang, dia tak payah pergi sana, dia boleh hantar je kan. Khariqul adat, dia tak tahu orang tu dah busung dah perut dia, dah muntah-muntah darah dah. Itu khariqul adat. Benda yang bertentangan dengan akal. Tiba-tiba orang berubat, keluar rambut, keluar paku sebagainya. Adakah itu perbuatan syaitan? Ya, memang perbuatan syaitan, tapi dengan izin Allah. Takkan ada Tuhan lain pula yang menjadikan sihir tadi. Allah juga jadikan sihir tadi. Tuan-tuan pelik dengar, ya betul Ustaz ni. Memang betul. Tuan-tuan cek mufti mana pun, memang daripada Allah juga. Tapi bila dibangsakan jenis bentuk melanggar syariat, maka dia berdosa. Macam kita lah tuan-tuan. Tuan-tuan jangan cuba ubah sikit fikiran. Kadang-kadang bila kita cakap je ni, orang tak boleh terima. Saya tanya tuan-tuan, perbuatan bersetubuh tu dosa besar ke boleh? Ada kalanya, maksudnya ada peringkat yang boleh, ada peringkat yang haram, betul tak? Kalau kita bernikah, kahwin sebagainya, boleh tak? Boleh. Kalau kita tidak ada kahwin, tidak ada nikah, boleh tak? Haram lah hubungannya. Perbuatan sama tak? Sama tak? Sama je perbuatannya. Cuma bila dikerjakan pada bangsa yang tidak ikut syariat, maka dikatakan
haram. Perbuatan itu melanggar syariat. Tapi kalau kita ikut cara Islamnya, akad nikah, kemudian kita ada wali, ada saksi, ada rukun sebagainya, sah perkahwinan tadi, tak ada masalah. Siapa nak marah, kita usung bawa mana-mana pun tak ada masalah, sebab benda betul. Begitu juga dalam masalah ini. Kalau ada orang bunuh, tikam mati kan, bunuh tu salah lah, maksudnya kena syariat. Tapi ada juga orang yang bunuh dalam keadaan betul, dia terpaksa bunuh. Contohnya hakim yang menjatuhkan hukuman gantung atau bunuh. Boleh tak kita salahkan hakim tadi? Tak boleh lah, pasal dia membunuh dengan hak, dengan betul. Pasal orang ni dah kena bunuh, maka hukum dia kan, dimak dengan dimak, darah dengan darah. Begitu juga perkara dalam sihir. Kerana dalam sihir ni ada kanun juga, dia panggil membunuh tanpa niat. Ada dia punya kisos dia. Tapi tak sampai bunuh lah, kena bayar takzir, kena bayar denda, sebab benda tu tak soreh yang dia bunuh. Tapi perkara tu berlaku pun dengan perkara bagi khariqul adat, tetapi datang daripada Allah juga. Daripada Allah juga. Allah yang izinkan perkara itu berlaku. Cuma siapa yang pelakunya nanti, orang yang melakukan tu dia akan jawab. Dia yang akan bertemu dengan Allah, dan dia, kalau dia tak mengaku dengan mulutnya, maka anggota badannya akan berjadi saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dia akan menjadi saksi. Mulut tak boleh cakap apa, tangan kaki akan bercakap. Kemudian apakah khariqul adat pada bangsa yang tidak baik? Seperti pertama sihir, kedua istidraj. Istidraj. Dia tu ustaz tak ada sembahyang, ustaz. Tak sembahyang, dah lah tak puasa tu, tapi kaya raya ustaz. Itu istidraj tu. Kan? Itu istidraj lah. Kalau Allah bagi, kalau dia mati dalam keadaan begitu, tak solat sebagainya, itu istidraj. Tapi kalau dia tadi sempat bertaubat, merenung, tak boleh jadi ni, kau kena taubat, tu Allah bagi hidayat, Allah bagi taufik untuk dia kembali pada Allah. Itu lain cerita lah. Tapi kalau dia hidup dengan kemewahan dan sebagainya, tak ada semayang, tak ikut perintah Allah Ta'ala, dan dia mati dalam keadaan begitu, maka dia panggil istidraj. Kemudian itu perkara yang tidak baik lah. Kemudian ada perkara yang baik, seperti mukjizat. Perkara yang khariqul adat, yang bertentangan dengan adat itu, bertentangan dengan sunnatullah, ialah seperti mukjizat. Kenapa Allah turunkan mukjizat? Supaya mukjizat tadi itu membezakan perkara yang batil, seperti sihir. Kan zaman Nabi Musa AS kan berlaku sihir kan, sihir lawan dengan sahir, orang yang pesihir-pesihir ni. Maka datang mukjizat tadi itu mengalahkan sihir. Sebenarnya sihir itu pun daripada Allah, mukjizat itu datang daripada Allah juga. Tapi kenapa mukjizat tu Allah menangkan? Kerana Allah menangkan kekasih dia. Allah menangkan kekasih dia, dan Allah mengalahkan musuh kepada kekasih dia, iaitu tukang sihir. Tapi tukang sihir Fir'aun, apabila melihat saja mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa AS, maka dia tahu yang Nabi Musa ni tidak mengamalkan sihir. Zaman mereka ni zaman sihir, memang belajar sihir ni memang ada sekolah ni tuan-tuan. Macam cerita Harry Potter tu kan, sekolah sihir, macam tu lah, lebih kurang lah. Tapi zaman dulu lagi pesat, memang kalau semua memang hidup dengan sihir saja. Jadi Nabi Musa AS ni bangun di tempat orang yang mengamalkan sihir. Maka datang Nabi Musa AS dengan mukjizat. Mukjizat ni apa? Masuk perkataan asal dia ialah ajaza. Ajaza ya'jizu ajiz. Iaitu maksud ajaza ni ialah yang lemah. Tapi kenapa mukjizat? Mukjizat itu melemahkan perkara yang salah di sisi Allah, salah yang di sisi syariat, sihir dan sebagainya. Jadi mukjizat tadi melemahkan benda yang batil, melemahkan perkara yang batil, dan menunjukkan dia mendapat bantuan daripada Allah. Jadi mukjizat macam Nabi kita SAW belah bulan, keluar mata air daripada celah-celah jari baginda, dan kekal sampai sekarang. Mukjizat, mukjizat apa? Hissi, iaitu mukjizat Al-Quran, yang mana sampai sekarang orang baca, siapa baca pun tak sesat, insya-Allah. Tapi ada juga yang menggunakan Al-Quran jadi sesat juga, salah faham dengan Al-Quran. Apa Al-Quran kata apa?
yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dengan Al-Quran itu ramai yang sesat, dan dengan Al-Quran itu ramai yang mendapat hidayat. Kerana dia orang panggil apa, wadah untuk menerima Al-Quran tu. Kalau wadah dia tu menerima perkara yang daripada negatif, maka Al-Quran tu set negatif aja pada dia. Maka Al-Quran tadi tu boleh menyesatkan dia. Iaitu hidayah. Kalau tak ada hidayah, Al-Quran datang macam mana pun dia tak dapat nak terima Al-Quran. Maka Al-Quran tadi menyesatkan dia. Tapi kalau ada hidayah dalam diri dia, maka Al-Quran itu walaupun satu huruf, satu ayat pun boleh memberi kebaikan pada diri dia. Mesti ada, dia panggil tempat penerimaan. Apakah perkara yang boleh kita pegang untuk jadikan Al-Quran sebagai pegangan. Kalau tolak, maka dia menyesatkan orang tu lah. Orang yang tolak Al-Quran, boleh kita katakan dia tak sesat? Boleh ke? Ada orang, satu golongan tu, dia, saya tak pegang Quran, Ustaz. Hadis pun saya tak pegang, kata. Pasal Al-Quran ni ditulis tangan manusia. Memanglah, takkan tangan beruk lah tulis, kan? Mestilah manusia tulis. Tapi tengok juga manusia yang mana tulis. Kalau kita tulis sendiri, tulis sendiri, salah lah. Tapi manusia yang tulis Al-Quran tu ialah para sahabat Nabi SAW, yang keluar daripada mulut Nabi SAW. Mereka tulis, yang diriwayat secara mutawatir. Ditulis oleh para sahabat. Dan Nabi kata apa? Kullu sahabati udul. Seluruh sahabatku adil pada aku, takkan menipu aku. Atas nama aku dia takkan tipu. Walaupun mereka ni ada juga macam kita ni perangai, kan? Ada sahabat-sahabat sekian, tak nak sebut lah, kan? Ada yang berperang dan sebagainya sama mereka, tapi atas nama Nabi dan atas nama Allah mereka takkan tipu. Mereka takkan tipu atas nama Allah. Jadi mereka lah orang yang layak menulis Al-Quran. Jadi Al-Quran yang sampai ni secara riwayat, secara mutawatir yang betul, maka diguna pakai sehingga sekarang. Itu ada juga orang tolak Al-Quran pun pening, tuan-tuan. Ni tak tahu dia makan buat apalah. Kecil-kecil umat ni makan manis banyak sangat kot, kan? Tu saya pun heran juga, kan? Orang anti hadis, kan? Pun pelik lah. Tak, lepas tu ada lagi orang anti lagi hadis dhaif, allergic betul. Tak boleh ni, kata. Kan? Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, banyak hadis dhaif dalam tu. Imam Bukhari tu Adabul Mufrad, kan? Banyak hadis dhaif dalam tu, pakai juga. Ini orang tak mengaji, jadi baru belajar apa tu, sekat-sekat dah pandai dah. Tu ada satu lagu apa, 7 hari pergi usrah sudah pandai tepis fatwa, kan? Belakang amboi, baru belajar YouTube, kan? Ini masalah, tuan. Jadi Al-Quran ini ialah mengijazkan perkara yang batil. Maka perkara itu yang akan maksud segala mukjizat dibawa Nabi itu harus saja. Tak wajib Nabi ada mukjizat. Tak wajib Nabi ada mukjizat, harus saja Nabi ada mukjizat. Kalau wajib bagi Nabi ada mukjizat, nanti akan mana Nabi sendiri boleh, Nabi itu boleh menghasilkan atau memberi bekas kepada sesuatu jadi macam Allah juga. Sebab Allah tu wajib kudrah. Jadi kalau kita Nabi tu wajib mukjizat atau wajib pada Nabi tu kudrah, maka sama dengan Allah. Jadi ulama kata sebenarnya mukjizat itu sifatnya harus pada Nabi. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Kalau maksudnya kalau Nabi-Nabi ni wajib ada mukjizat, Nabi Zakaria tak kena gergaji, Nabi Yahya tak kena apa, sembelih, pancung, sebab dia ada mukjizat. Dia boleh benteng diri dia. Pasal mukjizat tangan Allah. Allah yang menentukan mukjizat tadi tu. Okey. Kedua ialah maunah. Bukan al-maunah, tuan, jangan fikir ni kat Greek ni ustaz ni geng maunah, kan? Maunah, al-maunah ni ialah maksudnya Allah memberinya pertolongan, kan? Kadang-kadang ada orang beriman, tuan, yang mana saya pernah jumpa satu kawan saya, sejarah lah, anak dia sakit, kan? Dia kata, bang, bila anak sakit ni kita usaha doktor juga. Namun jangan lupa kita solat hajat, baca Yasin, sedekah dan sebagainya. InsyaAllah nanti Allah akan bantu. Sampai anak dia keluar hospital sakit dan sebagainya, dia pun insaf lah lepas tu, semayang, doa, alhamdulillah. Lepas tu dia pun kata, ya Allah, kan, kau buatlah keputusan untuk anakku, ya Allah. Kalau kau sembuhkan, jadikan dia anak soleh. Kalau sekian-sekian, ya Allah, aku ambil lah dia balik, kan?
tak sanggup tengok anak saya. Lepas berapa bulan nak dia elok, mana Allah beri pertolongan pada dia, melalui doa dia, mungkin amalan dia tadi tu, Allah bantu dia. Mana ini boleh berlaku pada, walaupun dia bukan wali pun, dia boleh berlaku pada orang biasa. Tapi dengan mungkin orang tu dia doa sebagainya, banyak sedekah ikhlas, dan dia pun meletakkan pasrah daripada Allah, maka Allah bantu dia pula. Itu boleh jadi. Itu memang banyak lagi lah. Jadi perkara yang dikatakan sunnatullah dan khariqul adat, ataupun dia kata perkara yang hukum adat dan juga khariqul adat. Jadi tuan-tuan, kedua-dua ni tuan-tuan jangan keliru, kedua ni datang daripada Allah juga, sama ada sunnatullah ataupun perkara yang khariqul adat. Kedua-dua itu tak lain, tak bukan datang daripada Allah. Namun kalau dinisbahkan kepada perkara yang jahat, maka dia bertentangan dengan syariat. Kalau dinisbahkan perkara yang baik yang sebagainya, maka dinisbahkan pada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita keliru. Tu je. Kalau kita tengok benda ajaib sikit, oh Allah hebat ya Allah. Tapi tengok air mengalir tak rasa apa. Kan? Air mengalir. Kalau air mengalir ke hilir, oh hebat Allah. Tak, air mengalir ke hilir ke hulu ke sama je, Allah juga yang jadikan. Kan? Cuma perkara itu berlaku bila tengok perkara tu luar daripada kotak fikiran kita, maka kita nampak benda tu ajaib lah. Boleh faham tuan Tapi kedua-duanya, kalau orang yang ada mata hati, dia akan lihat tu semua tu ajaib, kerana datang daripada Allah. Allah sedang menunjukkan kehebatan pada Allah, kehebatannya pada kita. Cuma kita punya akal saja nak memikirkan bagaimana perkara-perkara ini dengan wujudnya makhluk-makhluk ini boleh meningkatkan iman kita, boleh meningkatkan makrifah kita pada Allah. Wallazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ard. Ini orang beriman ini, dia bukan dia berzikir ingat Allah saja, tapi dia menggunakan akal dia untuk melihat. Angin tiup pokok ke kiri dan ke kanan, Allah hebat Allah. Mustahil pokok ni boleh bergoyang melainkan dengan izin daripada Allah. Tengok, kita tengok dalam National Geographic kan, rimau tu kejar kijang, cekik kijang tu, makan kijang tu, kita pun kata torok tu rimau tu. Tidak, itulah rezeki dia yang Allah tentukan. Allah uruskan rezeki dia. Walaupun kita nampak keadaannya begitu, nampak makan, memang itu makanan dia. Tapi kalau kita time sembelih ayam, tak adalah fikir torok lah aku ni kan. Tapi bila rimau makan kijang, mungkin kita jealous lah. Rimau makan kijang sekilo dah berapa dah. Tapi kedua-dua dah berlaku kehendak Allah. Kalau kijang tadi tu tak dimakan oleh rimau pun, itu pun ketentuan oleh Allah. Allah yang tentukan dia tidak makan kijang tadi, itu saja. Cuma yalah, ini sebenarnya tasawuf lah. Kita nak melihat, merasai kewujudan Allah. Sebelum tu kita belajar wujudnya Allah kan, kenal Allah. Macam mana nak rasa kewujudan Allah? Lihatlah alam ni. Allah terbentang alam ni untuk buat apa? Kenal dia. Lihat alam ni, macam mana boleh kenal Allah? Sambil itu kita belajar Quran lagi untuk kuatkan makrifah kita pada Allah. Wa qauluna yastashiru wujudal mudabbiri ay yastahdiruhu ziyadatan 'alal iqrari bihi wal muradu bil wujud. Adapun perkataan kami, iaitu merasai kewujudan yang maha pentadbir, iaitu suatu rasa penghadiran, menghadirkan rasa wujudnya. Kena rasa wujud yang merupakan penambahan terhadap sekadar pengakuan ikrar, bukan sekadar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah aja, tapi merasai kewujudan Allah itu. Merasai kewujudan Allah. Sebelum tu kita dah cerita kan, merasai kewujudan Allah tu. Bagaimana nak merasai kewujudan Allah dengan melihat alam ini, ataupun melihat diri kita. Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Dan tidakkah kamu melihat manusia itu yang kami jadikan daripada air yang memancut, kemudian kami beri rezeki padanya, kami bagi dia ilmu sebagainya, tiba-tiba pula mereka menentang kami. Malu sikit tuan-tuan. Kita nak menentang Allah Ta'ala ni, kena muka tebal tembok, malu sikit. Kau dulu tak ada lah, Allah jadikan kau seorang lawan Tuhan, tak tahu malunya orang lah. Betul lah tuan. Kita dah bagi anak kita makan dan sekian, dia pula prek kita, marah tak? Kau tak malu tu lah kau, nampak tak? Dengan Allah lagi patut kita malu.
Kan kita buat maksiat pun masih lagi Allah bagi makan, makan apa? Buat dosa lagi masih lagi Allah bagi rumah, tak tarik rumah tu elok lagi, tambah lagi. Kan baiknya Allah kat kita, tapi kita lawan Tuhan. Itu kita lihat bagaimana Allah jadikan kita ni kan, daripada tidak ada kepada ada. Dahulu kita pun tak pernah fikir kena ada kat dunia ni. Siapa boleh fikir yang dia kena? Mak ayah kita pun tak pernah fikir kita akan lahir kan. Mak ayah kita dulu sebelum kahwin pun tak pernah fikirkan kahwin dengan orang Kelantan, tak pernah fikir kahwin dengan orang Johor. Tak tahu lah kau orang mana, tak tahu lah mak joki dapat orang Kelantan. Ber-8 jam lah kita berjalan macam tu lah kan. Ber-8 jam tuan, dah 9 jodoh dari situ, joki dari situ, teruskan. Betul tak? Mak ayah kita pun kecil-kecil pun tak pernah jumpa. Dah kenal belajar universiti, baru kenal kahwin, dapatlah kita tuan. Kita pun, mak ayah kita pun tak fikir esok aku nak anak aku matur macam ni. Dia buat lukis, ni esok ni yang muka anak saya esok. Nak tengok anak satu tu, saya tengok orang putih punya apa, orang, dalam buku apa ni, Pak and Ma lah, dulu saya baca lah. Dia kata kalau nak anak cantik kena tengok muka orang tu hari-hari. Tengoklah orang tu. Tu namanya B lah tuan. B-A-N-G-A-N-G. Tu nama Kalau nak anak cantik, amal surah Yusuf. Ada dapat orang kafir punya fikiran. Orang kafir punya fikiran. Dia kata nak mulakan anak makan ni kena mula sebelah kiri. Jangan. Mula sebelah kanan, sebab Islam menggalakkan makan dengan gunakan sebelah kanan. Beramai mak ayah tertipu. Tengok orang dulu, mana ada TV mana, eloknya anak kita bagi dia minum air dulu. Waktu tu kata sebelah kanan ni air, sebelah kiri ni makanan. Elok lah ni masuk perancangan tak apa-apa tak, kena bagi kiri dulu. Nampak tak? Tu yang anak jadi lain macam tu. Gunakan tuan-tuan ikut sunnatullah Nabi. Dalam perkara yang baik, Nabi selalu mendahulukan kanan. Jadi kewujudan kita ini, nak memahami kewujudan Allah, boleh lihat daripada alam ini, yang itu Allah yang menjadikan alam ini. Mustahil alam ini jadi sendiri, barulah rasa Allah tu wujud. Alam ini Allah jadi, betul, memang Allah jadi. Bagaimana? Itulah nama kudrah, itu nama kekuasaan Allah Ta'ala. Barulah kita rasa Allah tu benar-benar wujud. Kemudian kayununatul haqqi al-anu wa qabla al-an wa ba'da al-an, iaitu adapun maksud wujud adalah kewujudan Allah Tuhan yang besar pada ketika ini, sebelum ini dan setelah ini. Iaitu apa tuan-tuan? Iaitu merasakan kewujudan Allah Ta'ala sepanjang masa di sisi kita, sedangkan kewujudan Allah tidak dibatasi oleh masa, bahkan tidak diukur melalui kerisan masa. Ia hanya memahamkan kita sekadar kesentiasaan bersama Allah. Di sini dia panggil ma'ayatillah, iaitu kebersamaan dengan Allah. Berapa ramai kita boleh merasakan, berapa ramai orang ataupun kita sendiri pernah rasa tak sentiasa bersama dengan Allah? Bersama dengan Allah. Ada hadis Nabi kata apa, Jibril alaihissalam tanya dengan Rasulullah, akhbirni anil ihsan, ya Rasulullah, khabarkan kepada kami tentang ihsan. Maka Nabi kata, anta abudallah ka'annaka tara fa in lam takun tara wa innahu yarak. Beribadahlah kamu seperti mana kamu melihat Allah. Maka Nabi letak benda yang paling tinggi sekali, mana peribadatan tadi itu paling tinggi. Dan kalau kamu tak mampu, beribadahlah pada Allah seperti mana Allah melihat kamu, iaitu mengawasi. Memang Allah mengawasi kita, memang Allah mengawasi kita. Allah ni bukan macam CCTV kan, kita curi Allah nampak, bukan. Dia bukan macam tu. Kita selalu fikir macam tu kan. Kita merasai Allah melihat dengan kita merasakan Allah melihat kita, bukan kita merasakan Allah ada CCTV untuk lihat kita. Kita boleh buat maksiat dan sebagainya, tapi perasaan kita tu, macam kita lah dah kahwin kan, kahwin, kita pergi pun luar negara, pergi Thailand ke apa, tiba-tiba hotel kita kena ketuk orang kan, tengok-tengok orang perempuan, kita fikir tak boleh, saya sudah kahwin lah, saya sudah kahwin Makna kita teringat kat bini kita, walaupun bini kita duduk Malaysia bukan tahu pun, tapi sebab kita rasa Allah setia kita dengan isteri kita tadi tu,
tak apa, kita tutup pintu. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita merasakan aku buat kerana Allah. Walaupun tak amalan tadi dibuat bukan untuk kita tak mampu untuk melihat Allah, tapi kawan-kawan kita rasa diawasi. Kan? Kesetiaan kita pada Allah itulah yang membatas, yang menghalang kita daripada buat perkara yang tak baik. Setia dengan Allah, tak apa, setia dengan Allah. Aku takkan calahkan hubunganku dengan Allah. Jadi kita akan buat amal ibadah macam biasa. Itu maksud merasakan Allah. Kalau aku buat ni, apalah aku nak jawab dengan Allah besok. Orang-orang sufi tu besok, orang sufi ni beza dengan orang awam. Orang awam ialah bila dia buat salah, dia akan fikir apa yang aku akan jawab dengan kesalahan yang aku buat. Apa aku nak jawab dengan salah aku buat ni? Aku nak buat salah, aku dah buat dosa zina, maksudnya aku nak jawab apa? Faham tak? Tapi orang yang ahlillah tu, kalau dia buat maksiat ataupun terlalai pada Allah, dia akan cakap, apa aku nak jawab dengan Allah esok? Apa yang aku nak jawab dengan Allah dengan kelalaian aku? Padahal sebenarnya aku tak layak untuk lalai, kerana Allah tak pernah lalai pada aku. Nampak? Wazkurni azkurkum. Allah kata, siapa yang mengingati aku mengingati dia. Maka orang sufi ni, orang yang ahlillah ni pula, di peringkat itu, dia tidak peringkat dia orang awam tadi, dia risau orang dosa dan sebagainya. Tapi yang orang sufi dia risau kerana ketercalaran hubungan dia dengan Allah tadi, tercalar. Itu yang ditakut calar tu. Faham tak? Allah boleh ampunkan dosa kita, tapi Allah tahu dosa yang kita buat. Faham tak? Contoh kita buat dosa merompak dan sebagainya, kita pun ya Allah aku dah, memang Allah akan ampunkan, tapi adakah Allah lupa dengan dosa yang kita buat? Itu yang orang sufi tak nak. Itulah orang wali Allah tak nak ada hubungan yang boleh mencalari hubungan dia dengan Allah. Itu satu hubungan yang hebat. Itu yang memang susah nak dapat lah. Itu memang kena pentarbiahan, kena ada tarekah dan sebagainya, supaya hati tu wujud kesetiaan pada Allah. Tengok orang susah, datang kepada kita, bang, nak pakai duit sikit bang. Oh tak ada bang, tak ada. Orang tu pergi, kita Allah, asal aku tak bagi duit tadi, menyesal. Apalah aku nak jawab dengan Allah ni? Masa orang ni susah, masa hamba ni susah, aku tak tolong. Kita cakap orang tu dah tak ada lagi, tak boleh tidur, ya Allah. Tu saya bukan jemaah umrah kan, ada orang pergi minta sedekah lah apa. Pakcik tu menung, asal tu cik, tadi ada orang minta sedekah, cik tak bagi kat dia. Cik pun kata tak ada, tapi mengabung poket ada pula. Lepas tu tak bagi kat dia. Lepas tu ingat nak bagi balik, dah hilang orang tu, dah menyesal cik lah. Dia bukan menyesal dengan tak jumpa tadi, menyesal kerana kat bumi yang dia boleh buat amal ibadah yang berkali ganda, dia melepaskan peluang tersebut. Faham kan? Ini orang yang mana dia merasai kebersamaan Allah. Satu orang yang nak tidur, orang tidur itu, sebelum tidur tu dia dah buat persediaan untuk serah pada Allah. Ada orang takut mati, dia sampai takut nak tidur. Betul. Saya pernah jumpa orang tu. Dia jumpa saya, Ustaz, saya ni dah berapa tahun tak boleh tidur, Ustaz. Kenapa abang sakit dia? Saya takut mati, Ustaz, dia kata. Takut mati. Kalau tidur tu macam kan mati kan. Dia takut nak mati, dia terpaksa makan ubat nak tidur. Dah makan ubat pun tak boleh tidur, kena kerisauan ni, kena mati. Kata, pasal abang takut mati? Abang esok abang tak risau pun mati juga, kata. Saya risau, Ustaz risau apa? Yelah esok saya kena seseorang. Patut abang kena risau. Abang takut mati bukan pasal abang takut seseorang, tapi kerana tak ada persiapan. Tak ada persiapan nak dibuat. Pasal tu takut mati, abang semayang tak? Ustaz, saya ni semayang on off lah. Jagalah solat balik. Tenanglah hati. Abang risau benda yang pasti buat apa. Benda tu akan datang. Itu abang tak payah minta doa pun, benda tu akan datang. Sekarang nak buat apa? Buatlah apa amal yang Allah nak. Rasalah kewujudan Allah tu dalam diri kita. Mintalah. Kalau kita nak kembali pada mati pun, kalau orang yang positif dengan Allah kata, aku tak takut mati apa, tetap datang pada Allah juga. Nak matilah. Bukan aku pergi pada Tuhan yang lain, tetap pada Allah juga. Lepas tu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi pasal tu, orang yang ada takluk pada Allah, yang ada kebesaran Allah dalam hati dia, dia bukan takut mati, dia merindui kematian. Kerana apa? Dia nak kembali pada Allah juga, bukan dia kembali pada benda lain. Jadi kembalinya pada Allah itu satu kegembiraan. Macam kita lah, mak ayah terpisah dengan anak 20 tahun.
dapat tahu bapa ada kat Kedah, kan? Kita rasa gembira tak? Okey tuan, saya dah set dah, hari scan kita ni nak jumpa di KL. Mak pun excited, dia pun excited. Maka pertemuan tadi tu, ke-excitedan dia tadi tu menyebabkan air mata mengalir, cium pipi, cium kepala, peluk mak dia tak nak lepas, pegang dia tangan tak nak lepas. Kerana merasai pertemuan yang sangat bermakna. Kita takut mati sebab kita rasa pertemuan dengan Allah tu pertemuan yang tak bermakna langsung. Pasal tu kita tak nak mati. Satu orang yang suka pada kembali pada Allah, Allah pun suka pada dia untuk kembali pada dia. Orang yang takut mati untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun tak nak jumpa dia. Jadi kita kena ada keinginan untuk mati, tuan. Dan juga setiap orang beriman kena ada niat mati syahid. Kena ada niat untuk mati syahid. Walaupun tak ada perang, tuan, tapi ngomong kita, ya Allah, aku nak mati sangat syahid. Dan juga ada keinginan untuk mati di Baqi', di tanah, satu tanah dengan Nabi SAW. Itu cita-cita yang mulia. Dan kita selalu minta, ya Allah, Allahumma tahtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Itu paling doa yang akhir darjat lah. Kembali pada Allah dalam keadaan kita gembira nak jumpa Allah. Ya Allah, aku dah buat persediaan, ya Allah, nak kembali pada, walaupun persediaan aku ni taklah semantap Nabi-Nabimu, ya Allah, tapi kau terimalah juga, ya Allah. Kerana aku ni bukanlah Nabimu. Itu je. Aku ni adalah hamba kau. Kena minta dengan Allah, sentiasa munajat pada Allah. Bangun malam, ya Allah, aku tak tahulah apa aku nak persembahkan kepada kau, ya Allah. Kau lah rajaku, ya Allah. Kau lah sultan aku, ya Allah. Sepatutnya akulah yang memberikan, sepatutnya aku sebagai hamba yang menyembahkan kau perkara yang baik-baik, tapi kau pula yang memberi aku perkara yang baik-baik, iaitu bangun malam. Satu hari orang tanya, khadam Rabi'atul Adawiyah, dia kata, Rabi'atul Adawiyah doa, kata, wahai Allah, demi cinta kau pada aku, ya Allah, demi cinta kau pada aku, ya Allah, dapat juga aku tahajud, ya Allah. Jadi membantu dia cerita dengan Hasan Basri, boleh ke doa macam tu? Mana boleh doa macam tu? Kita minta, kerana cinta kita lah pada Allah tu yang kita boleh bangun. Maka Hasan Basri bagi tahu dengan apa, Rabi'atul Adawiyah, dia kata, patutnya berdoanya ialah, ya Allah, demi cintaku padamu, bukan demi cinta kau pada aku. Maka Rabi'atul Adawiyah kata apa? Kalau Allah tak cintakan aku, kerana Allah cintakan akulah Allah bangunkan aku tahajud. Dan kerana orang yang tidak cintai Allah tu yang lena dengan tidur. Satu bila kita dapat bangun tidur tahajud, tuan, itu semua Allah bagi peluang kat kita. Peluang untuk berada di kaunter permohonan. Pohonlah, tuan, minta macam pada Allah. Jangan malu dan segan pada Allah. Minta. Kita tahu kita ada salah, kita tahu kita ada buat dosa, mintalah ampun dosa dulu. Alaikum bi ashar, dan atas kamulah pada waktu sahur tu minta ampun. Tidak ada amalan yang lebih disukai Allah pada waktu sahur ialah yang beristighfar pada Allah. Minta, ya Allah, ya Allah, ampunkan dosaku, ya Allah. Rendah diri lah, ya Allah, aku sebenarnya tak patut nak doa pada Engkau, ya Allah, tak patut nak minta dengan Engkau, ya Allah, tapi pada siapa lagi aku nak minta, kita rendahkan diri kita pada Allah, doa munajat pada Allah. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Amin, insya-Allah. Ini baru satu bab apa ni? Wujud, kan. Nanti kita bab pembahasan wujud Allah tu, sama ada wujud Allah itu bagaimana, sama ada wujud Allah tu wujud dalam bentuk hal ataupun dalam bentuk ainun zat. Nanti kita akan terang. Ada soalan, tuan? Itu kita tak tahulah kaifiat dia, tapi kita tahu Allah tu maha melihat. Allah tu melihat dengan inkisyaf, dengan disingkapkan segala perkara maujudat di hadapan Allah. Bagaimana keadaannya tu serah pada Allah. Macam kita lah, kita tahu orang tanya kita,
Orang tadi Manchester lawan Liverpool menang Manchester lah. Kau tengok mana? TV lah. Dia tak ada pergi Manchester. Mana ada sisi yang dia boleh melihat. Jadi Allah Ta'ala melihat itu dengan kudrah, dengan melihat dengan sifat melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bagaimana, jangan tanya saya lah, tanya Allah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan tanya yang apa Allah buat, tanya diri kamu apa yang kamu buat. Jadi perkara soalan tu betul, bagus soalan tu. Cuma kita nak cakap tu, nak terangkan sebab bagaimana Allah melihat, ialah Allah melihat dengan sifat melihat. Itu saja. Mana kalau Allah melihat hamba-Nya, kerana dia Tuhan, dia boleh melihat segala perkara yang diwujudkan. Pandangan kita terbatas. Pandangan Allah tu tidak terbatas. Pandangan Allah tu inkisyaf, menyeluruh. Dia panggil apa? Tafsil, secara terperinci. Ini pandangan manusia ni ataupun pandangan makhluk Allah ni terbatas. Tak boleh, maksudnya dia ada had, satu penentuan tersebut. Tapi pada Allah Ta'ala tidak ada sesuatu had yang boleh membatasi Allah. Kalau ada alam sekarang ni, alam jin, alam manusia, alam binatang, alam bintang, planet, semua terpapar di dalam penglihatan Allah. Terpapar dalam penglihatan Allah yang maha jelas. Dalam pengetahuan ilmu Allah, benda tu, perkara yang berlaku ini pun dalam pengetahuan Allah yang maha jelas. Itu berkata ilmu Allah pun dengan ta'alluq intisyaf juga, dilihat tanpa ada tabir, tidak ditabiri oleh apa-apa dalam penglihatan dan ilmu Allah Ta'ala. Itu insyaAllah. Keterbatasan je lah jawapannya. Allah tu tak terbatas, manusia tu terbatas. Manusia tu terbatas sehingga dia ada bentuk jirim dia, jisim dan aratnya. Allah tu tak terbatas, pasal tu Allah tu tak ada jirim, Allah tu tak ada jisim, Allah tu tak ada arat. Pasal dia benda yang tak terbatas, tak dijangkau oleh akal, bagaimana rupa, bentuk, sebagainya, tidak boleh bayang, gerak, tidak ada sukun dan harakat pada Allah. Jadi tak, dia Allah ni zat yang tidak terbatas, dan penglihatannya pun tak terbatas, pendengarannya pun tak terbatas. Kita semua terbatas. Belakang dinding tak boleh dengar dah. Allah maha mendengar. Dinding ni pun Allah dengar. Benda yang maujudat, perkara yang maujudat, angin, cahaya pun Allah melihat, Allah dengar cahaya, Allah mendengar batu, Allah mendengar bunyi dan sebagainya. Baik, insyaAllah itu akan masuk dalam bab apa ni, sifat ma'ani. InsyaAllah. Soalan lagi? Kalau tak ada soalan, kita tangguhlah insyaAllah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.